Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang bukti-bukti saintifik yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Haris Imran bin Azman. Ini ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Muhammad Afiq bin Hairuzam. Yang kedua ialah Muhammad Syamil Ikhwan bin Syahizam. Yang ketiga ialah Amirul bin Mahfuz. Baiklah, kita teruskan dengan pengenalan. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia mempunyai pelbagai anggota badan yang berfungsi secara tersendiri. Dengan anggota badan ini, manusia boleh berjalan, bercakap, mendengar dan melakukan pelbagai hal di muka bumi ini. Dengan kemampuan pemikiran manusia pada saat ini, manusia boleh mencipta pelbagai peralatan yang canggih untuk membantu manusia menjalankan kehidupan seharian. Dengan kemampuan ini, manusia akan tertarik untuk meneliti dan mengkaji keajaiban yang ada di muka bumi ini sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu definisi cap jari. Okey, cap jari ini merujuk kepada corak permukaan kulit pada jari. Jika kita lihat secara detail pada ibu jari kita, kita akan nampak ada corak yang tersendiri. Kiranya setiap manusia mempunyai corak yang unik, yang tersendiri. Tidak akan sama dengan manusia lain. Okey, yang poin yang kedua ialah terbentuk daripada rabung atau kita panggil dalam English iaitu ridge and then lekuk. Lekuk atau dalam Englishnya, sebutan Englishnya adalah furrows. So bila kita tengok secara detail pada ibu jari kita, kita akan nampak ada bentuk rabung. Okey, ada rabung yang tersendiri dan juga ada bentuk lekuk dia. Kita lihat, kita akan nampak ada banyak lekuk dekat ibu jari kita. Okey, yang poin ketiga pula, cap jari ini akan terbentuk sebelum seseorang manusia itu lahir ke dunia ini dan sehingga mereka menemui ajal dan mereput. So kiranya ibu jari kita ni memang tak akan berubah. Ibu jari kita akan sentiasa sama sehingga kita menemui ajal dan mereput, sehingga kulit kita ni dah tak ada dah. Okey, iaitu poin yang terakhir sekali ialah cap jari ini digunakan sebagai kaedah pengecaman seseorang. Sebagai contoh, jika kalau kita pergi ke bank untuk buat kad, mereka akan minta kita punya cap jari kita. Okey, betul tak? Kiranya kita kena, diorang akan minta cap jari kita untuk to make sure yang kita adalah orang yang betul. Okeylah, yang seterusnya kita akan menceritakan tentang kewujudan cap jari manusia. Okey, kewujudan cap jari manusia ni bermula daripada zaman Nabi Adam AS. Kiranya bukti kekuasaan Allah ni kita dah boleh nampak daripada zaman Nabi Adam AS. Sebab apa? Sebab Nabi Adam AS adalah orang pertama yang mempunyai cap jari. Okey, cuba anda bayangkan sudah berapa puluh ribu, sudah berapa ratus ribu cap jari yang telah diciptakan oleh Allah, di mana setiap orang itu mempunyai cap jari yang tersendiri, tidak akan sama dengan manusia lain. Okey, poin yang kedua pula, kita dapat lihat cap jari ini sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Seperti yang saya sebut sebelum ini, di slide yang sebelum ni, iaitu cap jari ini terbentuk sebelum seseorang itu lahir di dunia ini dan akan hilang, sehingga cap jari itu akan kekal sehingga mereka menemui ajal dan mereput. Jadi kita ambil key point di depannya, iaitu terbentuk sebelum seseorang lahir. Kiranya maksud cap jari sentiasa bertambah dari semasa ke masa ni adalah manusia akan lahir, kelahiran manusia itu akan bertambah dari zaman ke zaman. Okay, yang seterusnya adalah berlainan cap jari. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, cap jari kita tidak akan pernah sama dengan manusia lain. Setiap manusia mempunyai lekuk dia yang tersendiri, rabung dia yang tersendiri, ada mempunyai corak yang tersendiri, tidak akan pernah sama dengan manusia lain. Cap jari ini pula tidak akan hilang atau tertanggal. Ini mungkin kita akan nampak adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Yang seterusnya ialah
Cap jari ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah yang mudah untuk dilihat bagi para manusia dan juga jelas bagi pandangan manusia. Kiranya kita tak perlu tengok jauh pun. Kita tak perlu cari jauh apa bukti kekuasaan Allah yang lain. Kita boleh nampak mulai kita punya corak cap jari kita sahaja. Dia kat sini kita akan nampak dengan jelas cap jari ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Sebab seperti yang saya beritahu, tak pernah sama. Yang apabila poin yang terakhir ialah penciptaan cap jari ini membawa maksud sungguh istimewa. Okey, seterusnya iaitu corak-corak cap jari. Okey. Corak-corak cap jari ni boleh dikategorikan sebagai ada 3, iaitu yang pertama ialah bentuk gerbang, yang kedua adalah bentuk membulat, dan last sekali adalah bentuk pusaran. So, kiranya setiap manusia ni ada corak-corak tersendiri seperti yang saya beritahu sebelum ni, iaitu sama ada mereka ada bentuk gerbang, ataupun ada bentuk membulat, ataupun ada bentuk pusaran. Jadi setiap manusia tidak akan sama. Okey. Baiklah, kita pergi kepada bentuk gerbang. So, gerbang ini bermaksud corak laluan rabung yang mula daripada satu tempat dan tamat di bahagian yang lain. Kiranya dia mula di tempat yang lain, corak dia akan mula di tempat yang lain dan juga akan tamat di bahagian lain. Dia tidak akan tamat di tempat yang sama, tempat yang dia mula corak itu berlalu, laluan itu. So, yang kedua pula adalah membulat. So, membulat ni dalam erti kata yang senang, dia mula daripada tempat yang sama dan berakhir pun di tempat yang sama. Okey. Bagi pusaran pula, definition dia adalah corak rabung yang membentuk jalur yang bertemu di bahagian jari. Kiranya dekat sini, di tengah-tengah ni, dia ada jalur yang bertemu di bahagian setiap jari kita ni. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang tulang sulbi. Okey, so definisi bagi tulang sulbi ialah tulang sulbi ataupun dalam istilah ekonomi dia juga disebut sebagai coccyx atau coccyx. Dalam coccyx itu maksudnya tulang ekor. Dia merupakan segmen tulang belakang yang terhujung sekali, maksudnya ke bahagian nak dekat dengan pelvis. Ia juga dianggap sebagai tulang yang paling terpenting lah bagi manusia ni. Biasa saya ceritakan sedikit tentang keistimewaan bagi tulang sulbi ni. Okay, so tulang sulbi ni dia ada beberapa fungsi yang membuatkan dia istimewa. Satu, dia adalah ni lah sebagai penampung berat badan. Tulang sulbi boleh menampung berat badan kita sebab dia ada di bahagian belakang kita ni. Dan dia juga menerima pelekatan beberapa otot dan ligamen di bahagian tulang sulbi ni lah. Lepas tu dia juga mempunyai peranan yang penting dalam proses penciptaan manusia sebab dia tidak mudah reput dan dia tidak mudah hancur. Okay, seterusnya biar saya ceritakan sedikit tentang kejadian manusia daripada tulang sulbi. Okay, so berdasarkan daripada beberapa hadis, manusia nanti akan dibangkitkan semula pada hari kiamat daripada tulang sulbi. So proses kejadian manusia daripada tulang sulbi, dia bermula dengan first ovum akan disenyawakan oleh sperma. So dia akan membentuk zygote. Dan seterusnya selepas itu pembentukan janin akan bermula. So antara struktur-struktur yang mula terbentuk ialah tulang sulbi. Tulang sulbi dia akan terus memanjang dan menjadi dia akan memanjang dan terbahagi kepada dua, iaitu dipanggil benang asas dan juga benang asas dan juga lingkungan asas. Lingkungan asas akan membentuk kepala janin, maksudnya lingkungan asas akan membentuk ke atas, dan juga benang asas akan membentuk tubuh janin. Baiklah, saya akan teruskan dengan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah lama memberi petunjuk tentang penciptaan cap jari dalam Al-Quran. Antaranya ditekankannya dalam surah Al-Qiyamah
iaitu pada ayat 3 hingga 4, iaitu apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang temulangnya? Bahkan sebenarnya kami berkuasa, iaitu Allah, untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Pada saat Allah SWT menurunkan wahyu yang menerangkan tentang kebangkitan manusia setelah kiamat, ramai pengikut kafir pada waktu itu meragui dan mempersoal kekuasaan Allah SWT. Pada pendapat mereka, tidak mungkin orang yang telah mati dapat dihidupkan kembali setelah hancur segala jasadnya. Maka Allah SWT menghadirkan jawapan melalui ayat itu untuk menepis persoalan dan keraguan orang kafir tersebut, iaitu pada ayat 3 hingga 4 dalam surah Al-Qiyamah yang telah saya bacakan sebentar tadi. Berdasarkan ayat tersebut, ternyata Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu dan mampu menghidupkan kembali manusia lengkap dengan jarinya sekali. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan teruskan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Dalam riwayat Muslim, sesungguhnya pada manusia itu terdapat satu tulang yang tidak akan dimakan oleh bumi selama-lamanya. Dengannya akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Mereka bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajab az-zanab, iaitu tulang sulbi. Dan dalam dalil Al-Quran pula telah dinyatakan dalam surah Yasin, iaitu pada ayat 78 hingga ayat 79, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah SWT yang menciptakannya pertama kali, dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Baiklah, kesimpulannya, semua anggota badan manusia mempunyai peranan masing-masing, termasuklah cap jari dan tulang sulbi yang kita bincangkan tadi. Keistimewaan cap jari ialah cap jari digunakan sebagai identiti kita. Kita akan mengesan identiti kita melalui cap jari di mana sahaja kita berada. Selain itu, keistimewaan tulang sulbi ialah ia sebagai peranan penting dalam pemprosesan manusia. Tulang sulbi tidak akan hancur dengan terbakar atau terkena bahan kimia, kerana daripada tulang sulbi ini manusia akan dibangkitkan semula di hari kiamat nanti. Oleh itu, terdapat banyak hadis atau Al-Quran yang berceritakan tentang cap jari dan tulang sulbi. Ia sangat jelas dikatakan di dalam hadis dan Al-Quran tentang keistimewaan mereka. Hanya kita sahaja yang kurang membaca dan memahami tentang erti daripada semua anggota badan kita yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.